kita zakat dah. Hari ni 4 hari bulan. Apa lagi? Ambil pakai. Cukup sehari semalam, maka terhapus haul yang tadi. Fahaman ibarat? Wallahu alam. Tanya. Ya. Ya, maknanya yang kena tu 100 lah. Dah. Itu semua akan hamba tulis dalam buku tu besok. Cuma hari nak memberi gambaran mana yang dikatakan yang mas yang wajib bayar, mas yang tak wajib bayar. Sekurang-kurangnya, tahu dah yang tak kena bayar 800 gram, lebih tu baru kena bayar. Maka secara detailnya kita cerita kemudian. Malam ni cuma nak memberi gambaran semata-mata. Fahaman ibarat? Wallahu a'lam dah. Habis. 3. Yang keempat akhir sekali tuan-tuan, dah. Yang hamba tak dapat menghadirkan diri bukan saja tempat tuan-tuan, juga setengah-setengah tempat yang lain. Sebab apa? Dok kalut sangat sekarang ini, sedang berusaha menyediakan kitab yang keempat, dipanggil tulis diary wasiat peribadi. Yang ni penting, dah. Hamba sedang menyediakan buku dipanggil diary wasiat peribadi. Yang hamba yakin buku ni tuan-tuan masih lagi tiada dalam pasaran kita pada hari ni. Sebab apa? Yang pertama sekali hamba nak buka minda tuan-tuan pada malam ini. Jangan bila mana kita sebut masalah wasiat, duk fikir masalah tanah, duk fikir masalah hutang, duk fikir masalah kebun. Yang tu pun betul. Tapi dalam Islam, bila sebut masalah wasiat, ada 8 lagi masalah yang tuan-tuan wajib tulis wasiat. Dah. Ada 8 lagi masalah yang tuan-tuan wajib tulis wasiat. Sebab tu sebagai diri Islam, diri manusia yang Muslim, tuan-tuan di atas tiap-tiap diri, juga laki-laki juga perempuan, wajib kena ada satu buku diary peribadi, dah, pada menceritakan masalah wasiat. Wasiat apa? Tulis. Sekurang-kurang malam ni balik rumah boleh buat nota terus. Sekali lagi bila buku tu siap, boleh terus copy paste. Dah. Betul ke tak? Takut salah orang putih bagi tahu dah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Mana 8 masalah yang juga tuan-tuan wajib kena tulis wasiat? Yang pertama sekali kata ulama, dalam masalah meninggalkan sembahyang. Dah, dalam kehidupan kita tinggal sembahyang, tuan-tuan wajib tulis wasiat. Supaya apa? Mudah-mudahan sebelum kita mati besok, atau kelak setelah kita mati, sebelum jenazah kita dimasukkan dalam kubur, maka anak-anak kita kalau tahu, dulu pak aku banyak tinggal sembahyang dan sebagainya, maka sekurang-kurang anak ini boleh mengeluarkan fidyah ataupun kafarah bagi pihaknya kita. Dah, qada memang tak ada hukum, melainkan puasa ada hukum. Dah, mak tinggal puasa, anak boleh qada. Tapi kalau mak tinggal sembahyang, tak ada hukum kata anak boleh qada. Cuma ada kaul ulama kata anak ini boleh membayar fidyah. Mudah-mudahan dengan kaedah ini akan meringankan kita ketika dalam kubur besok. Sebab tu malam ni tugas yang pertama tuan-tuan balik, dah, lepas minum kopi dengan isteri dan sebagainya, congok dulu tinggal semayang banyak mana yang dah qada, tanda. Sebab tu wajib ada buku peribadi, dia buku wasiat. Tulis berapa qadar yang kita tinggal semayang, berapa yang telah kita qada. Dah qada, tanda. Yang tak qada, mudah-mudahan bila mana kita mati besok, anak kita dapat buku wasiat. Pak meninggalkan puasa, meninggalkan semayang, mudah-mudahan anak boleh bayar fidyah. Satu. Yang kedua tulis. Kata ulama, setengah perkara juga yang wajib kita tulis wasiat, yakni masalah meninggalkan puasa Ramadan. Dah, bermakna kita tinggal puasa Ramadan wajib tulis wasiat. Nak tulis supaya apa? Mudah-mudahan kalau kita mati besok, anak boleh tolong qadakan. Ataupun mudah-mudahan kalau kita mati besok meninggalkan harta, anak boleh tolong bayar fidyah sebelum kita masuk dalam kubur. Atau mudah-mudahan kalau kita tak ada harta, anak kita pula kaya, anak boleh tolong bayar fidyah. Mudah-mudahan dengan kaedah ini boleh meringankan kita dalam kubur besok. Cuma masalahnya, kalau anak tak tahu, dah, mak kita pernah tinggal puasa Ramadan, maka anak tadi nak tolong bayar dah. Dah lah, sebab tak tahu. Jadi artinya bila ada buku wasiat, tulis mana puasa yang tak diqada lagi berapa hari tinggal. Yang dah diqada kita tanda. Kemudian kita bertawakal, berserah pada Tuhan, mudah diberi kekuatan untuk kita mengqada. Kalau tak habis hal keadaan mati, sekurang-kurang anak boleh bayar fidyah. 2. Yang ketiga, muslimat kena jaga.
Juga di antara masalah yang wajib tulis wasiat, di antaranya masalah zakat. Zakat emas, zakat simpanan. Dah? Kita ada zakat. Dalam keadaan kita mati pula tahun tu, dalam keadaan tak menunaikan zakat lah lagi. Sekurang-kurang bila mana kita mati besok, anak tadi boleh bayarkan zakat untuk kita. Dah? 3. Yang keempat, sekadar muqaddimah, yakni setengah ulama kata masalah haji. Dah? Maka kalau anak-anak kita besar panjang tak apa dah. Takut-takut kita mati, anak-anak kecil lagi. Baru umur 10 tahun, baru umur 11 tahun, tak mengetahui pok tadi dah pernah pergi haji ke belum. Maka sekurang-kurang bila ada buku wasiat, anak dapat tahu, oh pok tak pernah pergi haji lagi, tak pernah pergi umrah, maka anak boleh melakukan haji badal, sama ada dikirim kepada orang lain atau dilakukan bagi pihak dia. 4. Yang kelima, tulis. Yang ni penting. Kata ulama, setengah perkara juga yang wajib tulis wasiat, di antaranya apa? Yakni masalah bersumpah. Bersumpah. Soalan. Tak payah tanya orang lain, tuan-tuan. Isteri kita pernah bersumpah, kita tahu tak? Tak tahu. Bermakna bila kita sendiri juga bersumpah, isteri kita tak tahu. Tiap-tiap sumpah, ada setengah ulama kata wajib kena kafarah. Tiap-tiap setengah sumpah tak diwajibkan kena kafarah. Bagaimana contoh setengah sumpah yang kena kafarah? Yakni jenis sumpah yang haram. Dulu mengaji contoh, tak tahu ada sumpah yang haram, ada sumpah tak haram. Kita berbandah dengan adik-beradik. Tiba-tiba kata, abang ngah, saya bersumpah tak nak jejak rumah abang ngah lagi. Maka ulama kata sumpah itu sumpah yang haram. Artinya bila sumpah yang haram, kalau nak pelerai sumpah, wajib kena bayar kafarah. Wajib kena bayar kafarah. Serupa juga masalah nazar. Kita bernazar tapi tak tunai lagi. Nak pelerai nazar, kena bayar kafarah. Masalah yang berlaku, tuan-tuan, sumpah, nazar, hutang, janji, kebiasaan benda ni berlaku tulis zaman panjang masa. Sebab tu wajib kena ada buku untuk kita tulis. Maknanya begini, kadang-kadang sumpah tu bukan sekarang, 10 tahun dulu kita bersumpah, contoh. 10 tahun dulu kita bersumpah. Bermakna kalau tak ada buku nota, agak-agak boleh ingat tak? Tak boleh. Dulu kita pernah berpeluraikan sesumpah, contoh. Tiba-tiba kita langgar sumpah itu. Ni maka ulama kata, nak tarik balik, maka wajib bayar kafarah. Maka bila mana kita ada buku wasiat kelak, takdir kata kita pernah bersumpah tu, pernah bersumpah ni, tiba-tiba sumpah tak tertunai lagi. Bila mana kita menjadi mayit, sebelum dimasukkan dalam kubur, anak tadi dapat buku wasiat, maka sekurang-kurang anak tadi tu boleh bayar kafarah, maka kita masuk kubur tanpa berhutang dengan makhluk, juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa dah? 5. Yang keenam, tulis. Setengah ulama kata juga perkara yang wajib ditulis wasiat, di antaranya masalah nazar. Tulis. Sebab nazar benda ghalib yang berlaku tulis zaman panjang masa. Contoh, seorang isteri ni, tuan-tuan, nak marah suami tak mampu dah. Sebab apa tak mampu? Kerana dia faham agama. Seorang suami kenapa boleh marah isteri tak semayang? Kerana dosa isteri suami tanggung. Tapi kenapa seorang isteri tak boleh marah suami yang tak sembahyang? Kerana dosa suami isteri tak tanggung. Juga hukum, kenapa seorang suami boleh pukul isteri yang buka aurat tak pakai tudung? Sebab kelak dosa isteri suami tanggung. Walhal, kenapa seorang isteri tak boleh marah suami yang pakai seluar pendek? Sebab dosa suami isteri tak tanggung. Maka isteri ni, tuan-tuan, akan sampai satu masa kecewa. Aku nak marah suami sekali lagi berlebih, tanpa apa tu, sampai pula tangan ke muka. Nak diam pula tak sampai hati, suami lah keadaan dosa dan sebagainya. Maka hati seorang isteri merintih. Doa dah, bagi tahu dah, nak marah dengan suami tak terama. Maka akhir sekali diikat janji dengan Tuhan. Ikat macam mana? Dia bernazar. Ya Allah, ya Tuhanku, berbagai usaha aku dah buat dah, aku tak mampu nak ubah suami aku. Maka aku bernazar, ya Allah, kalau suami aku cukup semayang 5 waktu, aku nak sembelih kambing.
Contoh kalau suami aku cukup sembahyang 5 waktu, aku nak sembelih kambing. Masalah yang berlaku, dia nazar ni kebiasaan besok lusa berubah ke? Dah, kadang-kadang 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun. Maka tak sah kita congak yang ke hadapan, yang belakang juga kita wajib congak. Balik salam lagi, cengok pula, tafakur sekejap. Allah, dulu aku pernah bernazar tak dengan siapa-siapa, berkait dengan makhluk ke, berkait dengan manusia. Sekurang-kurang bila ada mengetahui masalah nazar yang pernah kita lapaskan, kalau dah terlanggar nazar, maka wajib bayar kafarah. Ataupun nazar tak tertunai lagi, wajib nak pelerai, wajib bayar kafarah. Ataupun nazar dah sempurna, Allah tengok suami dah cukup dah sembahyang 5 waktu, dulu aku pernah bernazar, maka wajib bayar kafarah sembelih kambing. Faham mana ibarat? Jadi mudah-mudahan yang kita nak bagi tahu pada malam ini, pentingnya buku wasiat peribadi ini. Takut-takut ada nazar yang kita tak tertunai lagi, atau nazar yang kita langgar, mati tak sempat bayar kafarah, sekurang-kurang anak boleh bayar. Faham mana ibarat? Berapa dah? 6. Yang ketujuh tulis, antara masalah juga yang kata setengah ulama wajib tulis wasiat, di antaranya masalah berhutang. Ini memang masalah yang berlaku tak terlepas pada kehidupannya kita. Isteri kita berhutang, kita tahu tak? Tak tahu. Ambil tudung, janji nak bayar hujung bulan, tapi sebelum sampai hujung bulan isteri kita meninggal. Dalam keadaan suami tak tahu dia berhutang. Orang yang menjual tu pun tak bagi tahu. Bermakna takut-takut lekat hutang antara kita dengan Tuhan. Sebab tu wajib kena ada buku wasiat. Tulis segala-gala hutang yang ada, walaupun sedikit walaupun banyak. Kemudian kita simpan azam. Dalam tu juga hamba sertakan beberapa doa, kaedah untuk bayar hutang, dan bagaimana kaedah tawakal. Mudah-mudahan mana hutang yang dah bayar, kita tanda. Yang tak bayar lagi, kita tawakal, kita azam, kita hemah yang tinggi. Mudah-mudahan kalau mati besok lusa, anak dapat buku wasiat. Sebelum pak tanam, anak boleh baca. Ni abang hutang dengan mak sekian-sekian. Ni pak saudara, hutang dengan mak sekian-sekian. Ni pak cik, hutang dengan mak sekian-sekian. Nanti sebelum tanam, nak halal sila halalkan. Kalau tak boleh halal, nanti tuntut selepas mak tanam. Contoh. Maknanya kalau tertulis, anak beranak tahu tak kita berhutang? Tahu. Sekurang-kurangnya anak beranak boleh bayar. Mati seorang laki-laki, hal keadaan meninggalkan harta, wang dan sebagainya, bermakna sebelum diagihkan, bentangkan wasiat. Ni hutang ayah. Sebelum nak membagikan harta-harta, wajib dulu bayar wasiat, wajib bayar hutang dan sebagainya. Agihkan hutang. Lebihan itu barulah kita bahagikan. Faham mana ibarat? Sebab tu ingat tuan-tuan yang alim walaupun takdir kata tuan-tuan diberi dalam keluarga yang begitu baik. Contohlah, pak kita mati, kemudian mak dengan adik-beradik ni semua berjanji dah kita pakat-pakat bagi sama rata. Contoh, walaupun baik sebegitu kali, jangan membelakangkan hukum syarak. Kata ulama, walaupun dah pakat-pakat dah semua nak bagi sama rata, tetapi dahulukan hukum syarak dulu. Yang ni bagi 1/8, yang ni bagi 2/8 contoh, yang ni bagi 3/4. Dah pakat-pakat bagi semua dapat hak masing-masing, dapat dah kumpulkan balik. Kumpulkan balik, bagi sama rata. 20 orang bagi 10% contoh. Maknanya walaupun dah yakin nak bagi sama rata, tetapi dahulukan hukum syarak. Faham mana ibarat? Wallahu a'lam. 4. Yang akhir sekali, yang ke-8. Setengah ulama kata antara perkara yang tak dapat tidak wajib juga kita menulis wasiat, di antaranya masalah berjanji. Berjanji. Bermakna kita pernah berjanji, dipanggil janji yang besar. Maka wajib tulis wasiat. Sekurang-kurangnya janji itu kalau berkait dengan makhluk, berkait dengan harta benda dan sebagainya, kalau kita mati besok, anak boleh sambung. Bermakna anak boleh tunaikan, bermakna anak boleh lunaskan, sebab anak mengetahui apa yang kita janji. Sebagai contoh, dulu dia berjanji, dia kata tanah dekat hujung kampung tu nak bagi dekat mahal sekolah tahfiz contoh. Tapi janji beliau itu disebabkan datang beberapa masalah, maka tak dapat ditunaikan lagi.
Takdir kata sampai dia mati, anak dapat buku wasiat, dulu ayah aku berazam, berjanji nak bagi dekat sekian-sekian. Maka kalau anak redha walaupun hak dia, sekurang-kurang anak boleh tunaikan janji dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan bila mana kita mengetahui tuan-tuan begitu banyak hukum yang berkait dengan masalah wasiat. Sebab tu hamba dipinta oleh setengah-setengah pihak, dipinta oleh sahabat, dipinta oleh anak murid dan sebagainya untuk menyediakan buku ini. Mudah-mudahan kelak bila mana ada pada kehidupan kita, boleh kita menulis, boleh kita mengingat, boleh kita mencatat. Yang mudah-mudahan buku ini bermanfaat bukan sahaja ketika kita hidup, bahkan juga sehingga kita mati. Faham mana ibarat? Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Ya, Imam. Ya. Ya. Baik. Okey. Soalan yang baik. Matinya seorang ayah, matinya seorang ibu dan kita sebagai seorang anak nak bayar hutang, dah. Bermakna kita maklum dah, ayah aku ni pernah ke meninggal puasa Ramadan, pernah ke meninggalkan sembahyang dan sebagainya, maka apa perlu kita buat? Kaedahnya mudah. Bagi puasa, contoh kan, umur ayah kita 80 tahun. Betul tak? Tolak akhir balik 15 tahun, maka kita akan dapat 65 tahun. 65 tahun kita darabkan dengan 30 cupak. Kenapa darab 30 cupak? Bermakna bukan kita kata puak kita meninggalkan puasa Ramadan terus, kita ambil kaedah nak menjaga kan? Kalikan dengan 30 cupak. Bermakna 65 tahun darabkan dengan 30 cupak, berapa dapat? 53 dari 15 naik 1, 63 18 19 1950 cupak. Betul? Baik. Didarabkan dengan harga secupaknya beras 1950 cupak. Kalau kita makan beras jadi harga RM28, maka secupak beras RM1.75. Berapa jawapannya? Yang pakai handphone tolong kira. 1950 darab RM1.75. 3.400 ya? 12